Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 4 November bersama saya Khadijah Faisal dan juru bahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Kita lihat dulu tajuk utama malam ini. Penyanyi Sohor Kelantan dibawa ke Mahkamah Naratiwat. Juga isu Fashion Valet, 4 lokasi diserbu SPRM serentak hari ini. Enam rakyat Malaysia termasuk seorang penyanyi Soho wanita dari Kelantan dibawa ke Mahkamah Wilayah Naratiwat selepas ditangkap di sebuah hotel bersama 6,000 pil kuda pada Jumaat lepas. Kesemua mereka meninggalkan Balai Polis Sungai Golok pada jam 10.30 pagi tadi waktu Thailand dengan menaiki truk polis. Ketua Polis Daerah Sungai Golok Kolpol Jetsa David Ing Prapan berkata kesemua mereka dihantar ke mahkamah bagi membolehkan polis mendapatkan penahanan lanjut terhadap semua suspek. Jelasnya keenam-enam mereka akan ditahan di mahkamah sementara siasatan selesai susulan mereka disiasat atas 2 kesalahan iaitu memiliki pil kuda dan memasuki Thailand tanpa dokumen yang betul. Terdahulu 6 rakyat Malaysia ditahan selepas dipercayai memiliki dadah jenis pil kuda di sebuah hotel di Sungai Golok. Mereka yang berusia 25 tahun hingga 32 tahun ditahan pada jam 6 pagi waktu Malaysia di sebuah bilik selepas selesai berhibur pada 1 November. Kes pegawai kanan polis dituduh membunuh dengan melanggar pelajar tingkatan 5 tahun lalu bermula hari ini. Namun prosiding perbicaraan kes terpaksa ditangguh esok kerana pertukaran pasukan peguam tertuduh. Hakim Datuk Bopindar Singh Gucaran Singh Prit membenarkan penangguhan itu selepas mahkamah dimaklumkan bahawa tertuduh melantik peguam baharu dan memohon prosiding hari ini dilapangkan. Terdahulu tertuduh Muhammad Nazri Abdul Razak 44 tahun hadir ke Mahkamah Tinggi Ipoh bagi menghadapi perbicaraan menyebabkan kematian Muhammad Zaharif Afendi Muhammad Zamri 17 tahun. Pasukan peguam baharu tertuduh diketuai M. Atimulan dan turut diwakili Datuk Mior Farida Latrash Wahid serta Aiman Hakim Kamaruzaman. Sebelum ini tertuduh diwakili peguam Jackie Loy Yap Long, Lim Chi Chow dan M. Kuhan. Atimulan sebelum ini memohon perbicaraan ditangguh esok kerana perlu menyemak senaskah keterangan 30 saksi kes berkenaan. Pihak pendakwaan yang diketuai Timbalan Pendakwa Raya Afzai Nizam Abdul Aziz tidak membantah permohonan berkenaan. Mengikut pertuduhan, Muhammad Nazri didakwa telah menyebabkan kematian Muhammad Zaharif Afendi. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di Jalan Taman Jati 1, berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Jati Ipoh antara jam 12.05 tengah hari hingga jam 12.40 tengah hari 15 Disember lalu. Pendakwaan dilakukan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun. Jika tidak dijatuhi hukuman mati, hendaklah juga disebat tidak kurang 12 sebatan. Di Johor, seorang lelaki tempatan dan 2 lelaki warga Vietnam dihadapkan atas pertuduhan menculik ahli perniagaan dengan tujuan menuntut wang tebusan bernilai 20 juta ringgit bulan lalu. Tertuduh Chong Shih Ming, 46 tahun yang juga ahli perniagaan mengaku tidak bersalah. Sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Cik Wan Zaidi Cik Wan Ibrahim di Mahkamah Session Johor Bahru hari ini. Manakala Luang Van Tong, 39 tahun dan Tran Van Chung, 29 tahun tidak membuat sebarang pengakuan kerana tidak memahami pertuduhan yang dibacakan dalam bahasa Malaysia. Kesemua tertuduh bersama-sama seorang suspek yang masih bebas meneruskan niat telah menculik mangsa 59 tahun dengan tujuan menuntut wang tebusan sebanyak 20 juta ringgit. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di nombor 7 Jalan Straits View Johor Bahru kira-kira jam 5 pagi pada 13 Oktober lalu. Mahkamah membenarkan Shih Ming diikat jamin sebanyak RM50,000 dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan perlu menyerahkan pasport antarabangsa kepada mahkamah, melaporkan diri di Balai Polis setiap bulan dan dilarang mengganggu mangsa dan saksi pendakwaan. Manakala 2 lagi tertuduh tidak dibenarkan ikat jamin. Mahkamah kemudiannya menetapkan 17 November depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen dan mendapatkan juru bahasa Vietnam.
Sebanyak 32 kediaman di Felda Pancing Utara dekat Kuantan rosak dalam ribut petang semalam. Dalam kejadian itu, angin kencang bersama hujan lebat menerbangkan atap dan bumbung rumah penduduk. Menurut penduduk, kejadian kira-kira jam 3.30 petang itu adalah yang kedua dalam tempoh 6 bulan di kawasan terbabit. Menurut penduduk Muhammad Yusof Abu Sudin, dia berdepan detik cemas selepas rumahnya dihempak pokok dan bumbung diterbangkan angin kuat. Dalam 3 suku tu angin kuat. Angin dibawa angkat. Pokok tumbang. Dengar bunyi letup. Bum. Waktu tu bumbung cabut, pokok tumbang. Masa tahu tengah buat apa? Saya tengah duduk bilik rehat. Namun Muhammad Yusof bersyukur dia sekeluarga terselamat dan tidak mengalami kecederaan. Katanya kejadian kali kedua itu adalah paling teruk dialami keluarganya. Seorang lagi penduduk, Nur Asmariza Mustafa berkata, ribut kuat kira-kira 5 minit itu menyebabkan bumbung tercabut dan siling rumahnya runtuh sehingga mengancam keselamatan keluarganya. Sebab saya tengah bersiap nak balik ke Jengke. Lepas tu tiba-tiba ribut datang kuat. Lepas tu saya ingat apa bunyi. Lepas tu saya larilah keluar. Tengok bumbung tercabut lah. Masa ribut tu dia hujan sekali ke ribut saja? Ribut sekali dengan hujan. Sementara itu, pengurus Felda Sungai Pancing Utara, Muhammad Hanif Jusoh Elias Talib berkata, proses penanaman semula di sekitar Felda Sungai Pancing Utara berkemungkinan antara penyumbang kepada bencana di kawasan terbabit. Benda ni dia terjadi ribut disebabkan kita sedang menjalankan proses tanam semula. Apabila proses tanam semula, pokok-pokok yang tinggi yang memecah angin telah pun tiada, tapi dia banyak kepada pokok yang renek. Itulah berkemungkinan punca angin yang datang dia tak sempat untuk memecah. Menurut Muhammad Hanif, anggaran kerugian antara RM2,000 hingga RM5,000. Beliau turut memaklumkan pihak Felda bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat yang sedang mengagihkan bantuan awal kepada mangsa dan bantuan susulan akan diberikan secara berperingkat dengan kerjasama Kerajaan Negeri Pahang. Turut mengulurkan sumbangan meringankan beban mangsa ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing, Muhammad Tarmizi Yahya. SPRM hari ini menyerbu sebuah kementerian, Pejabat Khazanah Nasional Berhad Khazanah, Permodalan Nasional Berhad PNB serta Ibu Pejabat Fashion Valley Serang Berhad Fashion Valley di Bangsar. Ia bagi membantu siasatan berhubung kerugian pelaburan berjumlah RM43.9 juta. Dalam siaran di laman TikTok rasmi SPRM hari ini, sebanyak 4 lokasi berkaitan pelaburan dalam Fashion Valley diserbu penyiasat SPRM sepanjang hari ini. Sekumpulan pegawai SPRM masuk ke ibu pejabat berkenaan dan kemudiannya memeriksa beberapa dokumen mengenai pelaburan 2 buah agensi berkaitan kerajaan GLC dalam syarikat itu. Turut kelihatan 2 individu dipercayai usahawan fashion yang juga pengasas bersama Fashion Valley iaitu Datin Vivi Yusof dan suami Datuk Fadzarudin Shah Anwar. Siasatan berkenaan dilakukan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM. Semua 4 lokasi itu diserbu serentak hari ini. Kemarin, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan pihaknya menyiasat pelaburan oleh Khazanah Nasional Berhad Khazanah dan Permodalan Nasional Berhad PNB dalam Fashion Valley. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Khazanah mengerahkan audit dalaman berhubung perkara itu. Kementerian Kewangan MOF dalam jawapan bertulis Parlimen pada 28 Oktober lalu menyatakan nilai saham Khazanah Nasional dan PNB dalam Fashion Valley menurun hampir RM44 juta apabila perniagaan itu dijual pada 2023 berbanding jumlah yang dibelanjakan pada 2018. Ia juga menyatakan Khazanah melabur RM27 juta dan PNB RM20 juta untuk memperoleh pegangan minoriti dalam jenama fashion itu dalam rancangan untuk meningkatkan perniagaan Bumi Putra dalam sektor e-dagang. Bagaimanapun, MOF berkata Fashion Valley kemudiannya dilanda masalah kewangan ketika pandemik COVID-19 walaupun tempoh sama meningkatkan jualan banyak perniagaan e-dagang tempatan. Sementara itu, BH masih berusaha menghubungi Vivi namun usahawan fashion berkenaan masih belum memberikan sebarang maklum balas. Dan selepas ini, tiada kompromi terhadap perbuatan tidak beradab. Alhamdulillah, bertemu kembali.
Isu bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengerusi Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI, Datuk Dr. Noh Gadut diminta untuk memberi penjelasan dan pencerahan kepada masyarakat berkaitan isu berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mohtar berkata, pihak JAKIM juga akan mengeluarkan kenyataan berhubung isu terbabit dalam masa terdekat. Iaitu nanti pihak JAKIM akan mengeluarkan kenyataan. Saya pun dah bercakap dengan Datuk Siraj dan telah meminta kepada pengurusi Jawatan Kuasa Muzakarah iaitu Datuk Yang Berhormat Datuk Dr. Noh Gadut untuk memberikan pencerahan dan penjelasan kepada masyarakat berkaitan dengan isu mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ini tular di media sosial video seorang pemimpin politik bermimpi bertemu Rasulullah di kawasan parlimennya di Pantai Timur. Seorang pengguna di media sosial yang juga orang kelainan upaya OKU meluahkan kekecewaan mengenai kemudahan golongan itu di sebuah masjid utama yang masih belum memuaskan. Mengulas mengenai isu berkenaan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi akan berusaha bagi memastikan masjid-masjid di bawah pentadbiran dan sediaannya dilengkapi kemudahan yang mencukupi untuk semua pihak termasuk OKU. Masjid-masjid di bawah Jawi, kita akan berusaha untuk memastikan segala kemudahan yang diberikan kepada pengunjung mereka yang nak menunaikan solat. Tak kira lah sama ada mereka yang sempurna fizikal mereka, apatah lagi mereka yang kurang upaya fizikal. Sebab kita nak pastikan masjid-masjid ni dimiliki dan dihadiri oleh bukan saja mereka yang sempurna fizikal mereka, tetapi juga kita nak galakkan mereka OKU, sama ada OKU pendengaran, OKU penglihatan, OKU fizikal, kan, untuk mereka ni sama-sama datang mengimarahkan masjid. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Jelajah Madani Ulama dan Umara JMUU peringkat Zon Tengah, Wilayah Persekutuan dan Selangor 2024 di Ibu Negara siang tadi. Terdahulu tular satu perkongsian dari seorang pengguna Facebook yang merupakan OKU meluahkan rasa kecewanya di sebuah masjid apabila tiada kemudahan tandas atau tempat mengambil wuduk yang berdekatan. Tambahnya, kemudahan mesra pengguna kepada golongan tersebut masih pada tahap kurang memuaskan. Dan ini pula kes pelancong Cina yang kurang sopan ketika melakukan lawatan di Masjid Putra Putrajaya. JAKIM mengambil perhatian serius video yang tular memaparkan pelancong itu membaling jubah ke arah pengawal keselamatan masjid berkenaan serta beberapa kon yang telah dilanggar dan disepak. Ketua Pengarah JAKIM Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi dalam kenyataan hari ini berkata, pihak pengurusan masjid telah melakukan siasatan terhadap kes tersebut dan tindakan susulan akan diambil berdasarkan lunas undang-undang dan peraturan berkaitan. Katanya pihak Masjid Putra sentiasa mengalu-alukan kunjungan orang ramai dan pelancong ke masjid itu dengan mematuhi garis panduan pelancongan dan lawatan ke Masjid Putra Putrajaya bagi mempromosi mesej keindahan dan keharmonian Islam sejagat dan pada masa sama tidak berkompromi dengan sebarang perbuatan tidak beradab yang boleh mencemarkan kesucian rumah Allah. Sebagai seorang Muslim, aspek kebersihan, halalan thayyiban dan patuh syariah pasti menjadi pilihan utama ketika bercuti bersama keluarga. Melalui pengiktirafan daripada MFAR, kita tidak perlu risau lagi kerana hotel, spa, pusat rekreasi dan fasiliti lain yang mendapat pengiktirafan ini pastinya diyakini terjamin dalam semua aspek yang kita mahukan. Mencari yang halal itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Kini dengan pengiktirafan Muslim Friendly Tourism and Hospitality Assurance and Recognition atau MFA, segalanya mudah, senang, malah diyakini. Hotel MFA juga menyediakan restoran halal di premis mereka. Beribadah pun tiada masalah dengan kemudahan dan fasiliti yang bersih dan selesa.
MFA, Kembara Penuh Yakin. Selepas ini, kempen bom utara Gaza tiada noktah. Bertemu kembali, kita ke perkembangan Palestin. Kempen pengeboman Israel ke atas semenanjung Gaza terus berjalan. Ia menyebabkan 27 kematian dalam 24 jam yang lalu apabila tentera rejim menyasarkan rumah orang awam. Lebih keji, sudah hampir 2 minggu, tentera rejim menghalang pasukan pertahanan awam dan perubatan menjalankan tugas di utara Gaza. Penduduk Palestin yang cedera akibat pengeboman Israel dikejarkan ke Hospital Al-Ahli di Bandar Gaza. Mangsa yang syahid turut dikumpulkan, sebahagiannya dari Bandar Gaza sendiri dan mayat selebihnya datang dari Kamp Jabalia. Jurucakap Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, sehingga semalam pasukannya telah dihalang menjalankan kerja kemanusiaan di wilayah utara selama 12 hari berturut-turut. Al-amaliyah al-barriyah والاجتياح البري للشمال حتى هذه اللحظة، الحصار بشكل كامل، عدم توفر مقومات الحياة، كل ذلك يحدث الآن في ظل التقاعس الدولي وفي ظل عدم قدرة المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية من أن تقوم بواجبها الإنساني في حماية الأبرياء المتواجدين هنا في شمال القطاع. Kementerian Kesihatan Palestin berkata sekurang-kurangnya 43,341 orang menjadi korban genosid di Gaza selain 102,105 lain cedera sejak 7 Oktober 2023. Sementara itu, di tebing barat, pendatang haram Israel semakin melampau apabila menyerang kawasan Palestin. Dalam kejadian terbaru malam tadi, 17 kenderaan di Al-Bireh berhampiran Ramallah hangus dibakar sekumpulan pengganas Yahudi. Seorang penduduk Al-Bireh yang menjadi saksi kejadian berkata, dalang yang membakar kenderaan itu bertempiaran lari apabila dijerkah. سمعت في حركة طليت من الشباك، لقيت عدة أشخاص من تقريبا عددهم بين 10 ل 12 معاهم مادة زي بديروها على السيارات ونار صحيح نفرت فيهم صوت ظلهم هاربين. بعدها نزلت في عنا طفايات حاولنا انه نطفي بس ما قدرنا. Kejadian itu juga berkemungkinan berlaku dengan bantuan tentera Israel yang memberi akses kepada pendatang haram untuk masuk ke kawasan rakyat Palestin. اللي عندنا جبناهم مستوطن الجبل الطويل، هذا المستوطن اللي محكمة الإغلاق وأيضا محكمة بالإجراءات الأمنية، كيف يتم فتح هذه البوابة وتسهيل مرور المستوطنين لاقتحام مناطق فيها مواطنين وحرق هذه المركبات والتسبب بهذا الضرر الكبير الذي وصل إلى 17 مركبة بالإضافة إلى ترويع آلاف المواطنين والأطفال والنساء. Kejadian seperti itu bukanlah yang pertama, malah kejadian sebelum ini lebih teruk sehingga melibatkan kebakaran kereta dan rumah. Perdana Menteri akan membentangkan cadangan tindakan Malaysia untuk menghentikan genosid berterusan Israel ke atas rakyat Palestin. Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata isu pengharaman operasi UNRWA oleh Israel juga akan dibawa pada sidang kemuncak tergempar negara-negara Arab dan Islam pada 11 November depan di Riyadh, Arab Saudi. Ia termasuklah mengenai serangan terbuka ke atas Lebanon dan Iran. Tegas beliau, penting bagi Malaysia dan masyarakat antarabangsa mengutuk jenayah genosid di Palestin dan memberi tekanan ke atas Israel supaya gencatan senjata dilaksanakan. Maka inisiatif ini diambil oleh Arab Saudi bersama dengan negara Arab dan Islam tentu akan memberi tekanan dan kehadiran kita akan memberikan gesaan supaya keputusan-keputusan lebih berkesan dan tindakan susulan akan lebih bermakna bagi pembebasan Palestin. Ini termasuklah cadangan menggerakkan Special Committee Against Apartheid di PBB ke atas Israel. Malaysia juga akan menyuarakan usul agar sokongan sepenuhnya diberikan kepada UNRWA supaya bantuan kemanusiaan di wilayah Palestin yang diduduki OPT dapat dilaksanakan sekaligus menghalang pelaksanaan keputusan Knesset Israel pada 28 Oktober lalu yang bertujuan melenyapkan UNRWA.
Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Hassan berkata pihak kerajaan dan pembangkang sebulat suara meluluskan pembentangan yang dibuat Perdana Menteri di Parlimen pada sesi penerangan menteri berhubung sidang kemuncak tergempar negara-negara Arab dan Islam berkenaan isu Palestin. Kita mendoakan agar delegasi nanti ataupun wakil daripada Malaysia insya-Allah yang membawa Perdana Menteri dapat menjuarai ataupun dapat membawa hasrat rakyat Malaysia, hasrat kerajaan Malaysia dan juga hasrat keseluruhan warga Malaysia untuk melihat perubahan dan insya-Allah untuk membantu saudara kita yang kini dizalimi di Palestin, di Lebanon dan di mana-mana. Beliau berharap dengan sidang kemuncak itu nanti, nasib rakyat Palestin dapat pembelaan sewajarnya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan persidangan RDC Youth Conference Summit yang diadakan di Shah Alam siang tadi. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Khadijah Faisal dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.